أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Okey, kita terjemuh sekali lalu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami telah jadikan kamu sebagai umat yang wasat. Wasat ni maknanya umat pilihan dan juga umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu ni menjadi saksi kepada orang, kepada umat manusia, supaya kamu boleh menjadi saksi kepada manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul juga menjadi saksi kepada kamu. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak jadikan kiblat yang kamu dahulu menghadapnya, illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Tidak jadikan apa dia sebenarnya? Jadikan peristiwa pemalingan kiblat daripada kiblat yang kamu dulu menghadap, iaitu Baitul Maqdis, kepada dialih kepada Masjidil Haram, menghadap ke Mekah tu. Illa lina'lam, melainkan untuk melahirkan pengetahuan kami, man yattabi'ur rasul, tentang siapa yang benar-benar mengikut rasul, mimman yanqalibu ala aqibai, dan juga siapa yang berpaling tadah. Wa in kanat lakabiratan, dan perkara tu sangat besar. Perkara mana? Iaitu perkara ataupun peristiwa pemalingan kiblat tu sangat besar, ataupun kita kata sukar. Illa 'alal ladzina hadallah, melainkan kepada orang yang Allah bagi hidayah kepada mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Kalau kita tengok iman kamu lah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah terhadap manusia itu larauf, sangat rauf. Rauf ni maknanya belas kasihan. Rahim, rahim, dan juga sangat mengasihani. Okey. Jadi ayat ni sebenarnya tak habis lagi kita bincang. Duduk di ummatan wasata tu kita sudah kita sudah jelas dah sebelum ni. Tak silapnya di wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, situ dah. Ni tafsir. Tafsir dia. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak jadikan kiblat yang kamu dahulunya duk menghadap di situ. Kamu dahulunya duk menghadap situ tu mana? Dalam Quran tak ada sebut. Kamu dulu, iaitu Nabi dan juga para sahabat, sebelum daripada dia menghadap ke Kaabah ini, dia menghadap ke Baitul Maqdis. Dalam Quran memang tak ada sebut. Jelas sebut Baitul Maqdis ada, tetapi dengan isyarat saja itu ada. Dia isyarat. Maknanya
Dalam Quran ini dia hanya sebut isyarat gitu je. Isyarat lagu mana? Iaitu sebelum daripada Nabi menghadap ke Kaabah ni, Nabi ada menghadap kepada kiblat lain. Kiblat lain gitu saja. Kamu dulu menghadap lain sebelum daripada menghadap ke Kaabah. Gitu saja. Menghadap lain tu mana? Tak jelas sebut dalam Quran, tetapi dia ada sebut dalam hadis lah. Jelas disebut di dalam hadis. Dan juga semua maklum Nabi sebelum daripada menghadap ke Kaabah, dia menghadap ke lain, iaitu Baitul Maqdis. Menghadap situ. Itulah mengikut sesetengah ulama kat dia kata tu kiblat pertama. Kiblat pertama umat Islam. Tak maya dia ngadap ke Baitul Maqdis lalu. Ada kata gitu. Lepas pada tu sekitar 17 atau 17 atau 18 bulan macam-macam lah. Tu khilaf tu. Lepas tu barulah dia ngadap ke Kaabah ni, ke Masjidil Haram ini. Okey. Tapi ada juga ulama kata sebenarnya dia awal start semayanya memang sudah menghadap ke Kaabah dah. Lepas pada tu tukar. Daripada Kaabah tu tukar pergi ke Baitul Maqdis. Lepas tu daripada Baitul Maqdis tu tukar ke Kaabah semula. Ada juga kata gitu. Jadi nak tahu menghadap ke Baitul Maqdis ke apa ni memang tak boleh lah. Kita kata tak boleh lari. Memang kena tengok dalam hadis. Okey. Kenapa tidak sebut jelas dalam Quran? Kan? Baitul Maqdis dulu dia menghadap. Tak ada jelas sebut. Kerana benda ni kira-kiranya sudah mansuh. Sudah tidak boleh dah. Kalau sebut menghadap ke Baitul Maqdis pun kira-kiranya tak ada guna dah juga. Sebab lan ni sudah menghadap ke Kaabah dah. Jadi benda yang sudah berlalu, kira-kiranya tak pandai nak sebut. Pandai kalau dalam Quran ni pandai dengan isyarat-isyarat gitu je. Sudah cukup dah. Apa kita sebab biasalah benda-benda ni ada hikmah dia. Kenapa tidak disebut? Boleh jadi kita kata kerana takut orang ni bila disebut dengan jelas nama tempat tu, dalam Quran ada sebut, orang akan jadi boleh jadi meruk ke, ada akan menganggap sama tarah ke dengan Masjidil Haram sebab ada sebut juga. Boleh jadi kita duk ingat Nabi dulu pernah menghadap ke, walaupun kita kata sebentar dak, kita naklah juga menghadap ke Baitul Aqsa tu juga. Ikutlah 3-4 bulan ke. Nabi dulu belah-belah bulan dah dengan para sahabat kita nak juga. Menghadap ke situ. Jadi orang ni kan dah, manusia ni hak tak sebut pun dia boleh buat dah. Hak tak ada sebut gapo pun. Apatah lagi kalau benda yang disebut jelas pula. Sebab itulah dia tidak sebut, sebab tak ada gapo dah. Benda sudah berlalu. Para sahabat pun lepas pada paling kiblat tu ke Kaabah dah, tak ada dah. Tak ada seorang sahabat pun menghadap ke Masjidil Aqsa dah lepas pada tu. Itu cerita yang sudah berlalu. Itulah maksud kunta alaiha, yang kamu dulu duk menghadap ke situ. Duk menghadap ke situ ni ketika mana ni? Kira-kira je ketika dalam semaya lah ni. Kiblat-kiblat ni ketika semaya. Bukan kata ketika biasa pun memang kena menghadap situ belakang, tak ada. Ni cerita dalam semaya ni. Kiblat ni. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih. Kira ni masih lagi di dalam nota hak lepas.
Kenapa kami buat pemalingan kiblat tu jadi tukar-tukar gitu tu, apa tidak so terus dah. Pakai hot tu je. Pakai Masjid Al-Aqsa terus. Ataupun kita kata pakai dah memang hak asalnya nak buat ngadak ke Kaabah dah. Kira-kiranya start daripada awal ngadak ke Kaabah lalu. Dah. Tak payah-payah nak ngadak Masjid Al-Aqsa dulu 17-18 bulan, tak payah. Apa dia buat lagu tu? Untuk mengetahui ataupun untuk melahirkan pengetahuan kami. Kalau kita terjemah secara harfiah, lina'lam, na'lam ni maknanya untuk ataupun supaya kami tahu. Kami ni siapa dia? Kami ni Tuhan. Supaya kami tahu siapa yang mengikut Rasul dan juga siapa yang berpaling tadah. Kira-kiranya kalau kita terjemah harfiah tu sebenarnya tak berapa macam, tak berapa kena. Supaya kami tahu. Jadi bila kita sebut supaya kami tahu, bermakna sebelum daripada ni tak tahu lagi. Ada. Sebelum daripada ni tu tak tahu. Siapa hok munafik, siapa yang berpura-pura, Tuhan tak tahu. Lepas pada dia uji dengan peristiwa pemalingan kiblat, lepas tu ada orang hok tu Nabi, ada orang hok menentang, ada membangkang, baru tahu. Oh ni rupanya orang munafik dah. Sebelum daripada ni tak tahu. Nampak tak? Itu kalau kita terjemah harfiah, supaya kami tahu. Itu apa kena? Illa lina'lam ini maksud dia nya. Kalau kita tengok di dalam tafsir sini pun, terjemah sini pun, dia kata untuk melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapa yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa yang tidak ikut Rasul. Situ dia sebut melahirkan pengetahuan kami. Maknanya Tuhan ni tahu dah. Cumanya dia nak suruh kita tahu. Hak dia tahu. Hak dia tahu dah sebelum ni nak suruh kita juga tahu. Gitu. Dengan cara lagu mana? Dengan cara buat gini lah. Tuhan nak suruh kita juga tahu. Okey, itu maksud dia. Lina'lam ni. Bukti dia Tuhan tahu dah. Dalam ayat lain ada sebut. Sebagaimana kita sudah jumpa dah di atas ni, wallahu alimun bidatis sudur. Ni banyak kita jumpa dah. Allah ini maha tahu apa-apa yang ada dalam hati manusia. Dia tahu dah benda ada dalam hati, dia sudah tahu. Jadi buat apa dia nak kena uji-uji ni dah. Nak uji dulu. Apa ni? Dengan tukar-tukar kiblat ni. Dia tak perlu uji sebab dia sudah tahu dah dalam hati. Gapo ada dalam hati manusia ni dah. Siapa munafik, siapa nipu, siapa yang berpura-pura saja masuk Islam, nak ambil kesempatan, nak ambil peluang saja. Ni Tuhan sudah tahu dah. Wallahu alimun bidatis sudur. Kan? Dalam ayat lain sebut. Cumanya di sini dah dia tahu dah apa dia buat juga. Nak suruh kita tahu. Bahawa dia ni tahu. Bila dia buat gini, maka kita pun tahulah. Oh rupanya ni hak mana membangkang ke apa tidak, hak mana tak setuju, itu hak mana jadi berpaling nada. Sebelum daripada ni nampak baik, nampak ikut molek Islam tu, nampak baik dengan orang Islam, tiba-tiba bila berlaku lagu ni dia pun tinggal tu Islam, maka kita beritahu orang ni orang munafik. Okey. Ni kita panggil proses lah ni dah, proses Tuhan nak saring, nak saring siapa yang betul-betul berkualiti, siapa yang betul-betul layak, termasuk di dalam ayat ummatan wasata ni yang menjadi saksi kepada apa ni, kok Nabi jadi saksi kepada dia ni, siapa dia? Ada. Nak tunjuklah ni. Ni.
dengan cara dia saring gini, dengan cara ujian demi ujian. Ni salah satu ujian tu. Maka terkeluar kita kata orang-orang yang tidak sepatutnya, orang munafik ke apa ni, tersingkir. Supaya kita nak cuci berah sebagai contoh dah. Orang asal dia tu kira-kiranya sekali dengan kita kata kulit-kulit dia tu lah dah. Lagu mana cara dia supaya kita ni layak, berah ni layak dimakan oleh manusia dah. Tidak kalau makan, kalau ayam nak makan pada gitu je. Dan manusia ni kira-kiranya tak boleh nak makan sekali dengan kulit-kulit dia, sekali dengan kita panggil apa? Skam dia, skar dah. Skar padi tu. Jadi ada proses-proses dia sehingga lah kali putih tak nampak. Supaya ada dalam apa ni gonilan itulah. Melalui proses-proses dia tu. Barulah tubik hak sebenar. Begitulah juga Tuhan ni dia nak menyingkirkan hak mana-mana tidak sepatutnya lah. Duk sekali dengan Nabi kita kata duk nipu pakai sudah. Tidak. Akan ada pengakhiran dia akan terbongkar juga. Kita kata benda-benda hak tidak betul ni, gana-gana pun. Hak ni kira-kiranya dalam masa 17-18 bulan lebih kurang dah. Ada yang kita kata sampai bertahun-tahun dah benda salah ni nak boleh terbongkar, tapi dia tidak akan lama. Benda-benda yang salah, benda yang tak betul ni dia akan diketahui juga gana-gana pun. Cuma masa lah. Ada dalam masa sekejap, ada orang tahun lalu, ada dalam masa lama, setelah lama, tapi akhirnya orang tahu juga gana-gana pun. Okey. Ni dan benda ni juga kita panggil ujian lah pada masa tu kepada para sahabat gapo ni, memang ujian yang besar. Kira-kiranya ujian yang sangat besar sebab orang akan kecek belaka pada ketika tu. Apa ni? Sebagaimana sebelum daripada ni kita sudah jumpa dah. Orang akan royak macam-macam. Saya pulus faham minan nas ma wallahum di permulaan juh dua tu dah. Orang kata macam-macam. Bapa gitu, pagi ni pula tak tetap ni dah. Tak ada pendirian. Sebenarnya tak betul kamu ni. Hak betul ni dia tetap. Ada. Kamu ni sebenarnya sudah tak betul dah ni. Lepas ni nak ngadak mana pula lepas pada ni. Macam-macam kata tu. Tapi para sahabat Nabi ni dia kalau kita tengok dalam sejarah, dalam hadis gapo ada sebut selalu-selalu dia tak kira. Ada mari perintah juga ketika dia tengah semaya. Tak ada habis semaya dak pakai paling lalu. Tu dah. Orang mari royak kiblat sudah paling dah musim. Musim tu email asalnya depan belakang. Jadi duduk belakang jalan mari. Jalan mari kita duduk depan mula ada orang tino gapo dak asal duduk belakang musim. Jadi duduk depan orang jantan duduk belakang dak. Tu email jalan. Apa kita kata jalan. Rana duk jalan tu jalan tu. Tak kira pada masa tu. Nak jalan 3 langkah berturut-turut kau tidak tak cara tu. Pada ketika tu kira nak melaksanakan perintah tu. Nak ikutlah jalan berapa langkah pun dah. Tapi hal aku tu. Ada. Nak di Nabi sendiri pun ketika Nabi waktu zuhur ada disebutkan dah. Maka turunlah ayat ni. Ayat lepas pada ni. Lepas pada ni fawalli wajhak, ayat ke 144 lepas pada ni memang turun ketika dia tengah semaya. Nabi duduk tengah semaya tu pakai paling. Bila paling para sahabat paling, lepas tu sahabat yang sudah semaya dengan Nabi ni dia giroyak pula kepada orang lain paling belakang juga. Tu dah tak kira dah kadang-kadang memang sahabat ni dia pakai turun selalu. Tu. Itu ujian besar tu, ujian kita kata nak ikut perintah Tuhan. Ikut perintah Tuhan kalau tak ada orang kata apa tak apa.
Hak ni mengikut perintah Tuhan yang dikata macam-macam oleh orang sekeliling tu. Kita nak buat apa Tuhan suruh, tapi orang kalau ni kita kata orang kecam lah dah. Kecam macam-macam, goyak macam-macam. Di zaman para sahabat lagi sebenarnya benda ni sudah berlaku dah. Kepada siapa? Kepada orang yang nak mengikut Rasul ni lah. Orang yang nak mengikut perintah Allah ni. Okey. Man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi. Lepas pada tu ni kita kata ujian dalam bentuk gini. Ada juga para sahabat ujian berat lah. Dalam bentuk kita kata minum arak sebagai contoh dah. Minum arak. Minum arak ni kalau nak kira kita lebih ringan. Ujian dah sebab kita tak rajin minum arak. Lahir-lahir ni arak sudah ada dah. Jadi kita tak pernah tahu rasa dia lagu mana, dia ni ketagih kau sedap setara mana kau tak tahu. Nampak-nampak tu pakai toksik lalu. Boleh jadi kembar dah. Kalau orang kata arak tu boleh jadi kita mutuh. Dah. Kalau orang kata babi gak mutuh lalu. Tak boleh pergi dah. Nak mutuh lalu. Sebab memang kita lahir lagu tu. Tetapi para sahabat ni tidak. Ujian dia berat lagi sebab dia memang duduk tengah minum arak. Tidak. Bukan dia saja turun-temurun. Nenek moyang dia lagi ni memang bergelumban dengan arak. Tiba-tiba turun nak suruh tinggal. Benda hok demo ni sudah lama dah buat, dia sudah sebati dah dengan arak. Tetapi bila turun perintah tu dah, dia pakai pecah lalu. Botol arak tu dah pecah. Tinggal lalu. Tak kira kita kata sebati kau ketagih kau dah. Lepas pada tu pakai tinggal. Tak ada dah. Itu kita panggil ujian berat kepada para sahabat. Ni juga adalah pemalinggan kiblat ni adalah salah satu ujian berat lah ni kepada para sahabat. Lepas tu dan satu lagi, hak ni juga boleh menjadi hujjah. Ilmu Allah yang dibuktikan dengan penyaksian ini sebenarnya boleh menjadi hujjah, dan hak ni lah yang berhak mendapat balasan, sama ada dosa ataupun pahala. Tuhan tahu kita akan buat, tapi kita tak buat lagi. Tuhan tak boleh lagi. Pahala ataupun dosa betul tak? Ilmu Tuhan, dalam ilmu Tuhan saja dia tahu kita akan buat dosa, tapi kita tak buat lagi. Dia tak kira. Setelah kita buat dah, baru Tuhan kira. Begitu juga pahala dah. Cuma pahala ni dia lebih sikit lah. Kadang-kadang dalam setengah-setengah keadaan kita tak buat lagi, Tuhan sudah kira dah dah pahala ni. Jadi inilah hak dikira pahala ke apa ni, iaitu hak setelah berlaku benda hak dalam ilmu Tuhan. Kalau dalam ilmu Tuhan saja memang Tuhan tak kira. Hak tu. Sebagaimana firman Allah Taala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Tuhan sebut, adakah kamu kira kamu ni boleh masuk syurga walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, dalam keadaan Tuhan ni tak uji lagi kamu ni. Tuhan tak uji lagi siapa yang berjihad, dan juga tak tahu lagi siapa orang yang sabar. Tak tahu siapa yang sabar, tapi tu kira-kiranya dalam ilmu Tuhan tahu dah. Dia ni orang yang sabar, dia ni akan lulus ujian dah. Tetapi kalau belum diuji, tak berlaku lagi benda tu, kira-kiranya syurga ni tak bui lagi. Syurga tu pahala lah nama dah. Dalam ayat lain ni ada sebut begitu. Setelah berlaku satu-satu peristiwa, orang itu sabar dulu, barulah menjadi ni bukti ni balasan kepada hak dia sabar. Setelah berlaku benda gini
Setelah berlaku ujian sikit. Dah. Maka ni balasan dia. Setelah dia sabar dulu, baru Tuhan bagi. Tu. Wa ya'lamus sabirin. Nampak tak dalam ayat lain tu? Barulah Tuhan bagi syurga kepada dia. Dan sebagaimana kita ayat sama ada ujian ni, dia macam-macam. Ada ujian yang dalam bentuk susah. Para sahabat ni kalau kita tengok, di peringkat-peringkat awal tu memang ramailah diuji dengan kesusahan. Dan sebenarnya kesusahan tu, kalau orang yang diuji dengan kesusahan ni, biasanya dia lebih ingat Tuhan. Berbanding dengan ada juga Tuhan uji dengan kesenangan, dengan benda yang senang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, dalam Quran sebut dah. Anak-anak kamu dan juga harta kamu ni sebenarnya adalah ujian. Cuba maknanya harta ni kira-kiranya senang lah. Benda-benda yang senang. Ada yang kita suka. Itu juga adalah ujian. Tapi biasanya tu, dengan benda-benda senang ni kita tak khabar. Biasanya kita jadi tak ingat Tuhan. Ada banyak ni biar ada tahu begitu ya dah. Tak habis sikit tahun lalu. Sebab mudah nak beli. Kita ni mudah, muka kita biti banyak dah. Baca sikit-sikit pun tak apalah. Boleh beli pula. Kita jadi tak menghargai. Jadi tidak bersyukur. Di situ sebenarnya ujian juga. Ujian supaya kita bersyukur. Tapi biasanya orang tak bersyukur. Kalau kita tengok orang ni, kalau dia senang dah, kalau dia susah barulah dia bersyukur. Ada sikit dah, alhamdulillah. 10 riyal boleh dah. Sebukuh nasi, alhamdulillah munyu. Bersyukur tak terkira lah. Dengan boleh sebukuh nasi tu dah. Tu orang yang susah. Kalau orang yang senang, tak ada apa. 1,000, 100,000 biasa. Tak khabar-khabar. Boleh jadi kita tak lupa kepada orang sekeliling, lupa kepada siapa-siapa yang berhak dengan duit kita tu dah. Hak orang lain, hak ada dalam duit kita tu, dalam harta kita tu, kita tak ingat. Biasanya lah gitu. Tapi itu sebenarnya ujian juga. Kan? Dalam Quran sebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i. Ada orang hak Tuhan uji dia dengan ketakutan, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal. Tak ada harta ni mana supaya dia Palestin. Kalau kita tengok ada dalam ni dah habis licin, tak ada ke satu, meninggal 11 pinggan. Naqsim minal amwal wal anfus, mati. Mati habis licin, seluruh keluarga mati. Itu yang lalu tu. Tapi biasanya orang lagi tu dia lebih ingat Tuhan. Biasanya. Okey. Ada juga ahli tafsir dia kata lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi, ni makna dia bukan untuk kami melahirkan pengetahuan kami, tidak, iaitu untuk membezakan, untuk nak beza, biar boleh beza siapa hok ikut Nabi dengan siapa hok tidak ikut Nabi. Dengan cara pembalingan kiblat ni jadi beza dah lah. Hok mana-mana tinggal, hok mana ingkar tu, itu orang hok tidak ikut Nabi dia tu boleh beza. Hok mana patuh molek, itu adalah orang yang ikut Nabi. Jadi membezakan. Okey. Lepas tu lina'lam man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Yanqalibu ala aqibai ni kalau nak kira makna dia nya berpaling dengan tumik dia. Sekali dengan tumik. Aqibah ni maknanya tumik dia. Ni makna dia nya memang paling sengoti. Tu lari tinggal teruslah, kita kata berpaling tak ada. Sebab ada juga. Okey.
Nah, ni yang kali wa ala aqibah ni, lafaz ni sebenarnya lebih kuat lagi daripada kali kita kata mimman lam yattabi'ir rasul. Kita dapat beza siapa hok ikut Nabi dengan siapa hok tidak ikut Nabi. Mimman lam yattabi'ir rasul. Kan nak kira tu makna berpaling dah juga dah. Tetapi yang kali wa ala aqibah ni berat lagi. Makna dia kuat lagi. Kalau kita kata kalau tak sip paling saja tu. Healing pada saja itu tak sip dah kalau nak kira dah. Tetapi tidak lebih berat lagi daripada kita kata paling sekali dengan tumi. Paling tubuh saja, kaki tak seti lagi dah. Kaki tak paling lagi itu maknanya kita kata boleh jadilah dia nak lagi gana-gana pun dah. Sebab tubuh baru paling kaki tak tinggal lagi. Ni kaki pergi juga. Paling hamil lecing. Maknanya memang dia tak sih sungguh. Orang yang tak sih kau Islam ngoti. Orang yang tinggal di Islam berpaling tak ada ngoti. Ni apa ni jelas. Memang tidak ikut Rasul. Siapa-siapa memang tidak ikut Rasul, jelas nampak. Dengan pemalingan kiblat ni. Nampak tak? Okey, wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Dan benda ni sebenarnya Tuhan kata berat ataupun payah nak buat ni, nak turut nak ikut perintah Tuhan. Kalau sini dalam ayat ni kan kira-kiranya dalam masalah pemalingan kiblat tu lah. Kalau dalam ayat ni, dalam konteks ayat ni pemalingan kiblat tu payah nak buat, kecuali kepada orang yang Allah bagi hadallah, bagi petunjuk kepada dia. Orang yang Tuhan bagi petunjuk tu kira-kiranya tak berat bagi dia. Sebab tu mudah je. Dia nak paling dia tengah semaya pakai paling lalu. Tidak kata tunggu dulu. Ya habis maya dulu lah. Kita bincang dulu lagu mana ni dah. Nak buat ni. Yalah kau ni. Ada pakai gitu selalu. Maknanya mudah. Mudah saja bagi dia ni. Kenapa gitu? Sebab hadallah. Allah telah bagi petunjuk kepada mereka. Jadi petunjuk sini ada dua lah. Allah bagi petunjuk ni lah ke mana? Iaitu yang pertama petunjuk kita panggil hidayah ilm. Hidayatul ilm. Petunjuk dengan ilmu. Iaitu lah ke mana petunjuk dengan ilmu? Iaitu orang hok kenal Tuhan. Orang hok kenal Tuhan, tahu sifat-sifat Tuhan, tahu hukum hakam Tuhan, hok tu mudah bagi dia untuk mengikut suruhan Tuhan. Gapo-gapo hok Tuhan suruh, gapo-gapo Tuhan larang, kalau dia kenal Tuhan, mudah nak ikut. Ni yang pertama. Lagu mana nak kenal Tuhan? Kira-kiranya tak boleh dia kita kata kena belajar lah. Benda ni dia tidak kenal sendiri. Tidak kata mari sendiri mikir supaya Nabi Ibrahim tu tak maka kenal Tuhan. Tidak lagu tu. Mungkin ada lah juga. Tapi kita tak boleh ya biasa agak. Gitulah. Memang kita kena belajar. Jadi bila dia belajar dia tahu, maka seni kepada dia untuk nak mengikut hak Tuhan suruh. Yang seterusnya selagi hidayah kita panggil hidayah taufik. Hidayah tu taufik. Hidayah taufik ni maknanya orang hak Tuhan tolong. Orang hak Tuhan tolong dia. Ada juga orang hak kenal Tuhan tapi Tuhan tidak tolong. Tuhan tidak mudah untuk dia. Ni boleh jadi payah jugalah. Dia nak tunggu dah. Sebab Tuhan tidak permudahkan untuk dia. Ni Tuhan permudah. Ni kita panggil hidayah juga. Tuhan suruh kita semaya dan Tuhan permudahkan kepada kita untuk semaya. Mana tu dengan cara tak ada siapa-siapa nak hoyak gapo kita nak semaya dah. Orang alu-alukan kita semaya. Ini juga hidayah.
Hidayah dalam bentuk lagu. Nak ambil air semaya mudah, Tuhan mudah. Untuk dia ni nak melakukan ibadat tu. Kan? Apa ni? Tuhan tolong dia untuk nak mengikuti agama dia. Kalau sebagai contoh begitulah, kita kata tak semaya. Mana-mana saja dia berhenti nak dia boleh semaya. Di mana-mana tempat dia boleh semaya. Tu. Ini kita bagi orang yang Tuhan mudah dia. Tuhan mudah kepada dia untuk mengikuti agama dia. Ini pun juga satu hidayah juga. Hidayah. Fa amma man a'ta wattaqa, dalam ayat lain ada sebut wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta wattaqa, orang yang bagi apa-apalah kita kata sumbangan tu, apa ni, ke jalan Allah, wattaqa, dan juga orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin dengan perkara baik hak Tuhan bagi, Tuhan akan bagi, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan bagi kemudahan kepada dia untuk dia ni nak mendapat kesenangan, nak dapat syurga, nak dapat pahala, kita bagi kemudahan untuk dia. Orang hak lagu mana? Tuhan sebut sebelum daripada ni, orang yang bertakwa. A'ta, orang hak bagi. Bagi ni umumlah. Bagi gapo? Boleh jadi bagi masa dia, bagi tenaga dia. Orang yang ada beti bagi beti. Ada. Orang yang ada ilmu bagi ilmu dia. Tu a'ta, ikutlah asal untuk apa ni, untuk agama Allah. Tu. Fasanu yassiruhu lil yusra, Tuhan akan mudah untuk dia nak inilah, untuk mendapat kebaikan ni, untuk mendapat kesenangan. Okey. Jadi saya kita kena cepat-cepat gitulah dah. Sebab kalau boleh kita nak masuk ayat lagi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Ini adalah jawapan kepada apa ni, benda yang bila paling kiblat orang di zaman Nabi tu, para sahabat tu, dia akan terfikir-fikirlah pahala ke mana. Para sahabat hok sebelum daripada ni yang sudah sembahyang ngadap ke Baitul Maqdis tu dah, dan ada setengah-setengahnya tak ada pun nak ngadap ke Kaabah ni dah. Tak ada nak ngadap Kaabah, mati. Lagu mana lah jadi dah. Adakah amalan dia ni jadi sia-sia ke lagu mana? Jadi Tuhan pun jawab lalu sini. Tuhan kata duk. Tidak akan sia-sia. Tuhan tidak akan sia-siakan iman kamu. Kalau kita terjemahkan iman, iman kamu. Iman di sini hak mana ni? Iaitu dimaksudkan dengan iman sini semaya kamu itulah. Semaya kamu ketika kamu duk menghadap ke Baitul Maqdis tu. Sebab dalam peristiwa ni para sahabat dia duk tertanya-tanya tu. Kalau dalam hadis ada sebutlah lagu mana tu, dengan amal ibadat kita sebelum daripada ni, semaya kita sebelum daripada ni hok menghadap ke sana dulu. Jadi Tuhan pun jawab tidak akan sia-siakan. Okey. Inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Kenapa Allah tidak akan sia-siakan apa ni, amalan kamu, semaya kamu tu? Kerana Allah ni bin nas, terhadap manusia, kepada manusia ni dia rauf, dia sangat kasih belah. Dia sangat, kalau bahasa kita kata sia lah, sangat sia kepada manusia. Rahim ni mengasihani, kita sudah jumpa dah sebelum daripada ni. Rahim ni dia khusus kepada orang mukmin. Sifat saya apa ni, sifat kasih tu yang khusus kepada orang mukmin. Ini Rahim. Rauf ni dia merangkumi semua makhluk. Tuhan saya belaka kepada semua manusia. Tu. Ini Rauf. Kalau dia tak sayang kat, kira-kiranya orang hok dia tak kena, ataupun orang hok
deraka pada dia, dia tak beri peluang lah. Kita kata tak beri peluang lah nak nak dapat kesenangan gapo-gapo, kira-kiranya biar kita nafi ke. Kita pakai tak sabui lah dia, muka kita tak apa sayang ke dia dah. Muka dia ni orang hok deraka. Jadi kita kuranglah sikit. Hok mana bagi apa-apa tu, kita kurang dia dah. Tidak. Tuhan tetap bagi belaka. Tak kira dia ni deraka ke, dia ni orang yang soleh, orang yang mukmin, orang yang taat ke dak, Tuhan bagi belaka. Apa tu? Sebab Tuhan Rauf. Rauf Tuhan. Dan di sini kalau kita perhati, dalam susun ni ayat ni lagi dia innallaha binnas, terhadap manusia. Binnas ni dia tak depan. Kalau nak kira innallaha la raufun rahimun binnas, hak tu susun ni hak standard kat gitu. Maha pengasih kepada manusia, sayang kepada manusia dah. Tetapi sini dia tak manusia duduk depan. Innallaha binnas tu dulu. Barulah rauf rahim kan. Apa gitu? Sebab memang hak dia utama ke nak nak belah kesihagan apa ni, dia utama ke manusia. Di kira-kiranya di atas muka bumi ni lah, rauf di atas muka bumi. Termasuk belaka. Dia setia ke manusia. Sebab itulah dia bui. Kalau nak kira kita nak meleh apa meleh ayam, nak makan ayam, kalau nak kira setia juga ke ayam tu dak. Ayam ni ada juga anak beranak dia. Dia reti juga nak melindungi anak dia tu dak. Okey, tetapi Tuhan lebih setia kepada manusia lagi. Kalau tak boleh makan binatang-binatang itulah. Hak dia bagi tu dak. Jadi sebab tu jadi boleh. Nak makan setengah-setengah agama kira-kiranya tak boleh dah. Nak makan binatang-binatang sebab binatang pun dia kata ada hak juga. Apa ni kumpulan hak binatang. Ada lah ni dak dulu mungkin tak apa ada dak hak binatang ni kata boleh. Binatang-binatang ni kita nak makan ikut dengan cara gana-gana pun dak, sebab dia ada hak dia. Hak dia untuk dia untuk hidup. Dia ada hak juga nak hidup supaya kita lah, kita kata dah. Ada hak. Jadi kita tak boleh nak bunuh dia dengan semena-mena. Tidak. Bila kita tidak buat gitu, hak lebih kesekiannya manusia. Bila kita tidak bunuh binatang-binatang ni. Ada. Sebab itulah betul lah. Mana di di tempat-tempat hak hak tak makan, sebagai contoh kita kata lembu. Ada. Agama-agama yang tak boleh makan lembu ni, kalau kita tengok mana hak banyak kat di arah kau India ni lah kan. Dia sehingga kan rakyat dia sendiri kepulauan. Kalau kita tidak sepatutnya dah. Rakyat dia kepulauan sebab banyak makanan di lembu saja tu dak gemuk-gemuk dak, tak ada siapa berani. Tak ada siapa berani situ. Nak kira tak bulu dah. Pokok dia tu dak. Makanan banyak sangat. Tetapi kerana dia itulah kita kata hak binatang untuk hidup ke apa tu dak. Apatah lagi kalau waktu dia kira agama lah. Kalau lembu ni dak. Hak mana setengah-setengah orang hak kita sebut vegetarian kan dak. Dia menganggap hak ni tak boleh lah. Kita kata menyeksa binatang. Hak binatang untuk hidup. Sebab tu setengah-setengah agama tu dak, ia siapa pakai god tu dak, siapa pakai emas. Tak suruh emas tu. Hak hidup ni kita kata nampak, ayat tu nampak lah dak. Ada benda-benda hak tak nampak tapi hidup juga. Dia berhak untuk hidup, supaya kumel-kumel ke apa ni hidup. Benda tu. Jadi kita tak tahu dia masuk. Bila dia masuk dalam tubuh kita, dia jadi mampu. Hak dia untuk hidup kita pakai. Siapa pakai mekuk tu dah, pakai emas, ada lagu tu sehingga setara tu dah. Tetapi dia tidak faham Tuhan ni lebih kesian kepada manusia.
berbanding dengan benda-benda lain. Kalau buat lagu tu share kita. Kalau kita share keminatan kita, paling share sekali. Kenapa tak? Sebab tu dia binas tu depan. Dan dalam konteks ayat ni, sebab dia sia itulah, sebab tu dia tidak sia-siakan gapo ni dibuat oleh para sahabat pada ketika tu. Berupa kalau kita tengok situ sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis tu dah. Dia tidak akan sia-siakan. Okey, kesimpulan dia. Ni kita mari banyak kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Yang pertama, kalau dalam ayat ni, ayat yang ke-143 ni menunjukkan kelebihan umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad ni. Di mana apa lebih umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad ni, sebab Allah pilih dia, Allah bagi hidayah kepada dia untuk dia ni ngadap ke Baitillah. Tu berbanding dengan orang lain. Hak tidak Islam dah. Tu tidak pilih. Orang Islam ni ngadap situ. Yang mana Baitillah ini disebut dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Tu rumah yang pertama dibina iaitu untuk agama ni lah. Dalam agama ni ialah hak berada di Makkah, bukan rumah orang ni tidak. Rumah orang ni duduk bukan. Hak tu tak tahu bila lagi orang buat. Hak ni rumah wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Hak dibuat kerana Allah lah ni. Untuk Allah. Hak kita panggil Baitillah tu dah. Hak ada di Mekah ni. Jadi hak ni khusus kepada umat Islam saja. Itu. Lepas tu Imam Ahmad dia ada riwayat dalam musnad dia, dia kata inilah antara benda yang membuatkan orang Yahudi ni deki kepada umat Islam. Iaitu kiblat tu. Kiblat ni umat Islam ni dia suruh menghadap situ. Orang Islam puak-puak dia tak ada satu tempat untuk nak menghadap lah, kita kata tu. Orang Yahudi menghadap sini. Menghadap kepada Baitul Maqdis kau sebagai contoh tu. Tak ada. Puak-puak dia tu. Orang Kristian kiblat dia ialah kita kata mana? Di Amerika kau sebagai contoh menghadap situ. Tak ada. Tu yang tak ada buat. Tetapi orang Islam dia ada tempat yang khusus. Jadi puak-puak ni dekilah. Puak-puak Yahudi salah satu sebab dia deki. Salah satu lagi juga dia deki ialah dia ada hari Jumaat. Ada hari Jumaat ni hari yang khusus. Umat Islam memang serata apa ni tempatlah. Tak kira bukan kata di Malaysia saja. Asal kalau ada orang Islam memang dia akan berhimpun hari Jumaat. Ni puak-puak dia tak ada. Orang-orang agama lain ke apa tak. Kalau ada pun dia tidak serupa orang Islam. Tidak patuh lagu tu. Kalau ada pun kita kata ada beberapa hari Sabtu dah, ada beberapa hari Ahad, tapi tidak acara minggu Kalau ada pun setengah-setengah orang aja. Orang hok kuat benar tu kita kata dah. Agama dia kuat benar je dia pergi setiap minggu tu. Kalau orang-orang biasa tak ada. Tetapi kalau kita tengok hari Jumaat ni tak kira. Orang hok email kuat, orang hok biasa-biasa, orang hok mayat lain pun dia tak mayat dah. Hari Jumaat dia pergi. Tu kira-kiranya dah. Hak tu dia jaga. Nak buat selemah-lemah umat Islam memang dia jaga tu. Kalau kita perhati. Ataupun kalau kita tanya dia tahu. Apa dia mahu kita payahlah dia nak royak tu dan dia setengah malu. Benda ni. Kalau boleh dia tak terlibat lah. Jumpa ada Kevin Moore sebagai contoh. Apa kita musafir, kita tersapa di rumah. Dia akan cuba nak hello tu dah. Berbanding dengan bangsa-bangsa lain dah. Umat-umat lain tak ada orang tanya begitu.
Kalau umat Islam orang kelih pelik selalu lah dah. Dia pun kena sedia lalu nak ayat gana ni dah, kalau orang tanya ni. Payah kita ni. Duk main duk beli putus halwa ni dah. Orang duk main mak. Payah. Ni deki juga ni. Umat-umat lain, agama lain. Dan salah satu lagi ialah ada amin di belakang tu email. Ni ada sebut dalam Musnad Ahmad. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, kelebihan umat ini daripada sekalian umat lain. Iaitu Tuhan sebut umat kita ni adalah umat yang wasat di pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kan? Hak tengah-tengah hak ni lah sebenarnya hak paling lebih, bukan kata telajuk doa tidak. Kurang telajuk pun tidak juga. Dia di tengah-tengah. Kalau kita buat nak kata payah lajuk, tidak juga. Mudah lajuk tak juga. Pertengahan. Kalau semaya tengok pertengahan dari kira-kiranya 5 waktu ni dah. Bukan kata sepatut sami tu. Kalau dia apa ni, orang yang kuat agama kira-kira kena duduk situ lah. Tak nikah, tak paderi ke apa tu, duduk di biara dia, duduk di ketik dia. Tak boleh. Apa ni, mengasingkan diri daripada dunia dan juga kemewahan tu. Tak ada kemewahan langsung. Usahkan kita kata pitih dak kening pun cukup tak si. Ni kira-kiranya janguk juga ni. Tak boleh janguk langsung. Pakaian pun satu je. Ada warna tu lah. Kalau boleh pilih dah. Satu warna saja. Tak ada. Hak tu kita panggil berdoa dah. Telajuk. Ataupun longgar sangat. Macam tak ada agama dah ni, kita panggil sebagai Kristian tu dah. Kristian ni dia macam tak ada. Walaupun kita kata dia ni, kalau kita tanya dia kata dia beragama Kristian, tapi dia tak ikut pun, tak tahu-tahu pun dah. Boleh jadi seumur hidup dia tak pernah baca pun dah. Kita Bible gapo tu dah. Kita Injil tak pernah tahu pun, tak ambil tahu pasal agama dia. Dalam agama dia kadang-kadang sebut tak boleh dah, dia tak kira dia langgar gitu. Dan dia tak ada gapo. Dia suka tak ada gapo. Segala dosa sikit dia pergi minta pergi rumah padri dia dah. Apa buat pula. Tak ada masalah. Bagi dia. Tapi beragama Kristian ni kita panggil luas lajuk. Mudah lajuk. Tidak juga. Kita ni adalah umat yang wasata. Dia sebut sini. Ni kelebihan umat ni lah. Dan bila kita sebut benda hak tengah ni, memang lebih sungguh. Dalam gapo bodoh. Pertengahan. Saja masih lajuk makin ni dah. Dok juga. Tawas lajuk pun tidak juga. Pertengahan. Tu sedap sekali dah pertengahan. Kan. Baru dalam makin ni. Pakaian dok berfashion lajuk. Ada dengan sayap alik belakang. Fashion lajuk dok. Kan? Tidak juga. Tak ada fashion lajuk pun tak juga. Pertengahan umat Islam ni. Bukan kata pakai kain selah je. Lilik-lilik gitu dah. Umat Islam gitu belakang. Tidak. Pertengahan kalau kita tengok dah. Tidak doa. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga adalah ataupun kita panggil keadilan umat ini. Keadilan umat ini. Ni ada sebut litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Keadilan ni syuhada ni dia syuhada ni kamu ni menjadi saksi kepada orang. Menjadi saksi. Okey. Jadi saksi-saksi ni iaitu kalau dalam ni dia kata saksi ni iaitu orang hok kata-kata dia diterima. Kata-kata dia diterima. Lagu mana orang hok kata-kata dia ni diterima? Iaitu orang hok
adil. Orang yang adil ni kata-kata dia diterima. Sebab itulah gi siapa kau dalam usul fiqh ke apa dia ambil nak jadi saksi ke apa ni, iaitu dia kena orang yang adil. Nak jadi saksi orang yang adil ni lagu mana? Kalau asah dia kita kata orang yang adil ni umat Islam adil. Baru dia boleh jadi saksi. Nak jadi saksi ke apa kita kata nikah dia tidak Islam. Sebab tu dalam fiqh kata tak boleh jadi saksi. Sebab dia tidak Islam. Bila tidak Islam, kira-kiranya dia sudah tidak adil dah. Sebab disebut dalam ni umat yang adil, ummatan wasatah tu merujuk kepada umat Islam. Kan? Walaupun kita kata secara zahir dia nampak boleh jadi dalam setengah-setengah perkara dia adil pada kita. Tapi bila dia tidak Islam, kira-kiranya tetap tidak adil. Lagu mana tu kita kata nak kira gana ginilah kita kata mudah perumpamaan tu. Orang Islam ni seteruk-teruk mana pun kira-kiranya dia ni cerah. Kita kata tengah hari lah, siang hari tu. Siang hari ni cerah lah, gana-gana pun tu. Tu orang Islam. Asah dia hanya cerah. Orang kafir ni asah dia hanya gelap, iaitu malam. Tu kalau ada kita kata lampu pun dia tetap malam. Gana-gana pun malam. Tetap gelap walaupun ada lampu pun dia kita kata tu spotlight pun tetap gelap juga. Asah dia tu gelap. Hakikat dia tu gelap sebab dia malam. Apa tu? Itu orang kafir. Orang Islam walaupun kita kata gelap sikit lah, nak hujan dah, tetapi dia siang lagi gana-gana pun. Dia cerah. Begitulah juga ni adil tu. Kalau kira umat Islam ada hak ni pun berat lagi. Berbanding dengan hak tidak Islam, tapi asah dia tu adil. Asah dia. Gitulah kalau nak mudah faham tu. Asah dia cerah. Yang seterusnya nota bagus. Kita pergi pula kepada nota yang seterusnya. Okey, yang keempat. Umat Islam ni juga menjadi saksi kepada umat-umat lain di hari kiamat. Dan juga setengah-setengah ahli tafsir kata syuhada a'lan nas ni atas dunia pun Allah juga dia jadi saksi. Kalau kita nak tengok orang yang betul-betul molek, orang umat yang betul-betul adil, nak tengok siapa? Kira-kiranya tengok para sahabat pada ketika itulah. Dan memang ayat ni turun kepada para sahabat Nabi, tuju kepada dia dulu. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu jadi saksi kepada orang, iaitu atas dunia ni tak boleh tengok siapa yang paling umat Islam paling berjaya lah. Tengok para sahabat, siapa yang paling bertakwa. Kamu tu siapa dia? Yang menjadi saksi kepada orang lain, para sahabat dulu. Kita tengok tu. Nak tengok contoh, umat contoh. Nak tengok siapa? Nak tengok umat Islam lah ni kau. Merujuk kepada umat Islam contoh, iaitu Arab Saudi. Tak boleh. Sebab banyak benda-benda yang tidak kena dengan Islam. Ada benda-benda yang mudah sangat, ada benda yang berdoa. Nak tengok contoh umat Islam, tengok di Afghanistan tak boleh juga. Tengok Malaysia. Dok lagi juga dok. Pemimpin Islam hak sebenar siapa dia? Kita kata pemimpin mana? Pemimpin di negara tertentu, Indonesia atau sebagainya, tu tak boleh. Tak ada. Nak jadi saksi. Jadi siapa dia? Kira-kiranya pada masa tu para sahabat. Tu adalah contoh hak sebenar, umat Islam hak sebenar pada masa tu. Ikutlah dari segala sudut. Dari sudut pergaulan dia, dari sudut ibadat dia. Kita tengok dah. Dari sudut dia ni nak larang benda-benda hak Tuhan tak suka. Kita tengok situ. Sebenarnya contoh menjadi contoh sekali.
Di zaman para sahabat ni. Lepas pada tu, betul lah sebab Nabi kata dah, sebaik-baik kurun adalah qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Lepas pada tu dia kau kurang dah. Pas kau kurang, kau tak boleh jadi contoh, kau tak boleh jadi contoh dah. Kau lama kau tak boleh jadi contoh. Betul. Tapi hak awal-awal dia nya itulah khairul qurun qarni, hak Nabi sebut tu. Sebab itulah disebut litakunu syuhada'a 'alan nas. Okey. Lepas tu menjadi saksi di dunia dah. Contoh di dunia. Di akhirat pula umat Islam ni juga menjadi saksi. Iaitu ketika mana menjadi saksi kepada umat lain, iaitu ketika manusia dihimpunkan ni bila ni? Di hari kiamat tu lah. Lepas tu para rasul ni ditanya. Para rasul ni siapa? Macam-macam lah. Ada kata Nabi Nuh, ditanya dah. Dan nabi-nabi lain lagi ditanya, kamu ni siapa dah kau? Kamu ni betul ke kamu ni telah siapa? Lalu para rasul berkata, iya, betul kita telah siapa dah. Tanyalah. Lepas tu tanya umat dia, tanya umat rasul masing-masing ni, betul ke rasul kamu ni telah siapa dah kepada kamu dah? Lepas tu adalah orang-orang yang ingkar gapo ni, dia kata dak. Dalam Quran ada sebut dah, maja'ana min basyirin wala nadhir. Tak ada siapa-siapa mari royak kita, mari cerita pasal neraka ke, pasal azab. Tak ada siapa-siapa royak. Tu. Ada juga orang kata gitu. Tak ada siapa-siapa rasul ke apa, memang tak sapa kita. Dia tak ada royak gapo kita. Lepas tu ditanya lagi, siapa dia boleh jadi saksi? Dia orang umat kamu ni tak mengaku tu. Dia kata dia tak royak gapo kita. Lepas tu ditanya lagi, maknanya Tuhan tanya lagi dah, pas siapa dia boleh jadi saksi bahawa kamu ni telah siapa dah? Lalu Rasul tadi berkata, Muhammad dan juga umat dia lah yang menjadi saksi kita ni telah siapa dah. Maknanya kita ni menjadi saksi kepada umat-umat sebelum daripada ni. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita ni baca Quran. Dalam Quran ada sebut, banyaklah. Dalam Quran disebut Nabi kepada dia, wa ila thamud akhahum salihan, Nabi Saleh sebagai contoh dah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Dia mari tu dia beroyak, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu. Itu Nabi Saleh dah. Kalau cerita Nabi Thamud, wa ila thamud akhahum salihan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu juga. Dia mari, dia jumpa kaum dia berkata, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain daripada dia. Gitulah kau. Para nabi. Jadi siapa dia? Kita baca dari Quran, maknanya kita ni jadi saksi kepada umat-umat sebelum daripada. Kita tahu cerita tu. Kita tahu cerita Nabi Nuh telah sabar kepada umat dia selama 950 tahun tu dah. Macam mana kita tahu? Dalam Quran sebut. Dalam Quran royak, dalam hadis cerita macam-macam dah. Kita ni lah paling tahunya, kira-kiranya. Umat Nabi ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hak paling tahu cerita umat-umat dulu. Wa ila madina akhahum Syuaib, apa lagu tu juga. Nabi Syuaib yang diutuskan kepada kaum Madian. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu juga. Memang dia siapa belaka tu. Kepada umat dia, cuma macam-macam hak ni nak minta biar mari waktu apa ni motor dalam batu tu dok. Hak ni tak si juga. Hak ni tak si terima, macam-macam. Cara dia tu. Cara umat-umat dulu nak tolong para nabi tu macam-macam. Dia kata kamu ni supaya kita juga, apa kita nak ikut kamu. Tu dia sendiri yang menolak rasul dia tu. Tapi rasul memang sudah sabar dah. Uballighukum risalati rabbi. Cerita nabi-nabi sebelum daripada ni, saya telah sabar dah. Hak Tuhan suruh sabar. Saya telah sabar dah. Uballighukum, saya telah sabar dah kepada kamu. Wa ansahu lakum, saya telah nasihat dah kepada kamu.
Tu. Nabi-nabi sudah royak dah sebelum daripada ni. Maka kita jadi saksi. Lepas tu kalau orang lain, lagu mana kita boleh jadi saksi dah kita tak tengok. Hak kita dengar, hak kita baca ni sebenarnya adalah khabar ataupun kita panggil cerita yang sebenarnya lebih jelas lagi daripada orang hak tengok tu sendiri. Lebih jelas lagi. Sebab apa? Khabar hak lebih jelas, ada cerita hak paling jelas. Sebab cerita ni hak tu heroyak. Bila cerita hak tu heroyak, hak ni lah paling jelas sekali. Tak ada apa ni, kita panggil tak ada kemungkinan nak tipu ke nak seleweng ke, tak ada. Iaitu hak tu heroyak. Walaupun kita tak tengok, umat kita ada selai dengan umat-umat dulu beribu-ribu tahun, tapi kita tetap boleh jadi saksi hak paling supaya nampak. Sebab kita ada Quran. Hak royak daripada kita. Sebab tu hai sendiri royak. Yang seterusnya, Nabi kita sendiri menjadi saksi kepada kita, kepada umat dia pada hari kiamat. Dan Nabi ini berbangga dengan umat dia lah. Menjadi saksi. Ada juga ulama kata dia menjadi saksi bahawa dia ni telah sapada kepada kita. Menjadi saksi. Nabi sedikit jadi saksi bahawa dia ni telah sapada. Okey. Ada disebut ni dalam hadis lah tu, pada hari Arafah tu. Nabi sebut ketika beripung ramai lah pada ketika tu ni antara hak ngelah-ngelah dah ni. Ngelah-ngelah Nabi. Sebelum Nabi wafat, Nabi kata kepada para sahabat dia, ala hal ballagtu. Dia tanya para sahabat, ramai-ramai. Dia kata, ketahuilah aku telah sapadah kau. Ala hal ballagtu. Para sahabat wajib Allahumma syahad. Allah saksikan, maknanya Allah jadi saksi. Allahumma syahad. Allah jadi saksi, maknanya kamu ni telah sapadah. Lepas tu Nabi tanya lagi, betulkah aku telah sapadah? Para sahabat kata, ya, na'am, Allahumma syahad. Tu sapat 3 kali, ya. Nabi tanya, ya aku sapadah. Ngerti kamu memang telah royak belakang dah. Tak ada susuk-susuk gapo dah. Ni kata-kata Nabi ni kira-kiranya akan jadi saksi lah di hari kiamat kepada umat dia bahawa dia ni memang telah royak dah. Sebab pada ketika tu dia tanya dah. Para sahabat tu dah 3 kali dan para sahabat jawab, ya, sabar belakang dah. Jadi kira-kiranya Nabi ni dia bukan kata tinggal umat dia dengan ada benda-benda hak tak selesai. Apa ni, kita kata kita kena tambah lagi kali ni dah. Tak selesai lagi, ni tak berapa cukup lagi, ni tak merangkumi mana lagi, kita tambah sikit lagi lah. Sebagai contoh dah. Ada sudah selesai dah. Tu dia sudah cukup dah, walaupun kita kena tengok walaupun sikit dah, tapi waktu sebenarnya sempurna dah. Sempurna dengan cara sikit. Ada juga benda yang sempurna dengan banyak tu baru sempurna. Ada juga benda yang sempurna dengan sikit. Sebagai contoh, kita kata ke dia ubat boleh ke kita kata nak lebih? Kalau doktor kata 5 ml, kita nak 10 lah, lebih sempurna lagi dah, banyak lagi. Dah, dia sempurna dia tu dengan sikit. Tu. Sikit telah sempurna. Okey. Semaya subuh. Sepatutnya dah nak start hari ni lah, kita kena sungguh, kena banyak dah. 4 rakaat ada, 42. Start dengan sikit. Sikit itu sempurna. Okey, jadi tak perlu sudah tambah dah. Sebab Nabi sabar belakang dah. Tak perlu tambah.
Dari ayat lain apa ni Tuhan ada sebut fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ni ketika di akhirat lah ni. Tuhan tanya lagi mana kalau kami bawa kepada setiap umat ni saksi dan kamu jadi saksi kepada umat kami. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Umat kami jadi saksi lagi mana? Saksi bahawa dia ni sudah sabar dah. Sudah royak belakang dah. Ni apa ni Ibnu Mas'ud ketika dia baca ayat ni lepas tu dia pun sampai kepada ayat ni tu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lepas tu Nabi pun kata kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, berhenti, mata, tunggu mata. Lepas tu satu ketika tu apa ni air mata Nabi pun mengalir. Tu fa idza dalam hadis sebut fa idza ainahu sallallahu alaihi wasallam tadrifan ni maknanya kedua mata dia mengalir air mata. Apa kiranya sudah mengelah-ngelah dah tu. Siapa belakang dah tu jadi sebut pasal jadi saksi. Kamu jadi saksi kepada umat kamu bahawa kamu ni memang telah royak belakang dah. Ngelah-ngelah kira-kiranya dia nak tinggal umat dia dah tu. Sebab tu dia suruh berhenti. Lepas tu Nabi sedih pada ketika tu. Jadi kira-kiranya kita ni tak ada dah nak tinggal hak Nabi larang, nak tinggal hak Nabi suruh, nak buat Nabi larang, tak ada lah. Masalah-masalah tu sudah selesai belakang dah. Tak payah tamat dah. Firman Allah, "Man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Wa man yushaqiqir rasul, siapa-siapa hok tinggal hok Nabi royak, hok Nabi sudah sesat dah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia jelas dah. Setelah jelas dah Nabi royak, sudah royak belakang dah, tiba-tiba dia tak situ juga. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia tu cara orang lain. Nak pilih cara orang lain. Bukan cara orang mukmin, bukan cara para sahabat. Itulah mukminin tu siapa dia? Kira-kiranya hak paling utama sekali para sahabat. Tak si kita nak cara orang lain. Kita setira tak sempurna lagi. Hak para sahabat buat tu dah. Yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Tu yang kata kami bui. Dia ikut biar. Tapi wanuslihi jahannam, kita akan sediakan untuk dia neraka. Wasaat masira, dan neraka ni tempat yang paling teruk sekali lah, tempat tinggal paling teruk sekali. Gitu. Maknanya Nabi sudah royak ni jelas dah. Tak payah nak ikut orang lain dah. Nak ikut kita sendiri, tambah lagi. dalam apa-apa perkara lah. Segera tak cukup lagi hak Nabi buat ni, panjang pula kalau kita nak bincang ni, dak segera tak cukup Nabi buat ni dak. Sebagaimana maklum lah dah. Itulah nuwallihi ma tawalla, ikut. Tu saya kata, turut je lah. Tapi tempat dia neraka. Okey. Yang seterusnya, Allah ni akan menguji hamba-hamba dia. Dalam ayat ni ada sebut Allah akan menguji hamba-hamba dia dengan cara lagu mana? Itulah ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Kalau di zaman sahabat ni dengan cara tukar kiblat tu, pemalingan kiblat tu, ujilah tu juga tu. Gana-gana pula. Dan sebagaimana kita sebut tadi, uji ni tidak semesti dengan cara gitu je. Dengan cara susah sahaja tidak. Ada juga dengan cara senang, sebagaimana kita sebut dah sebelum ni. Yang seterusnya, wajib mengikuti Rasul. Wajib kita tunggu Nabi. Kalau kita tengok sini tak, man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai, itu siapa yang ikut Rasul, siapa yang tidak ikut Rasul.
Okey. Jadi Allah uji hamba dia ni nak tahulah dia ni ikut Rasul sungguh ke. Dan para sahabat ni lah paling tu sekali Nabi. Ada cerita kan, sebelum daripada ni kita sudah ayat dah mari daripada Masjid Quba tu dah. Duduk semaya subuh di Masjid Quba pada ketika tu duduk tengah rokok. Lepas tu marilah orang tu sore mari dia ayat nu turun dah. Semalam sudah turun dah. Quran ni suruh paling kiblat. Lepas pada tu pakat paling belakang. Asalnya dia menghadap ke utara ni, menghadap ke selatan tu dah. Kita bagi 360 darjah dah paling. 180 darjah. Paling. Inilah kita bagi ikut Nabi sungguh. Wajib ikut Nabi. Tu. Tanpa kalau para sahabat ni tanpa banyak soal. Tanpa ada gaul-gaul apa kata ulang. Okey. Seterusnya menyabitkan ilmu bagi Allah, sifat tahu. Menyabitkan sifat tahu kepada Allah. Mana illa lina'lam. Allah ni dia bersifat tahu. Apa dah? Dalam ayat tu illa lina'lam, supaya kami dapat menyatakan pengetahuan kami. Nak suruh orang tahu Tuhan ni tahu. Siapa-siapa hak munafik, siapa hak hidup. Okey. Yang seterusnya perintah Allah ni sebenarnya payah nak buat, kecuali kepada sesetengah orang saja. Nak buat perintah Tuhan ni tidak semua orang mudah nak buat. Ada orang yang ada orang yang dia nak buat satu-satu benda hak Tuhan suruh ni payah dah. Tapi Tuhan kata orang hak payah dia nak buat ni, tapi dia tetap buat juga dengan susah payah dia tu, hak tu boleh pahala. Boleh pahala atas mujahadah dia tu lah. Ada lagu tu. Ada juga orang yang perintah Tuhan ni dia senang, tak ada masalah bagi dia. Tak ada masalah. Hak tu dia tak ada lah pahala mujahadah tu. Tetapi nak boleh kau jadi senang gitu tu, dia susah dulu. Dia susah dulu. Bila dia susah tapi dia tetap buat juga, Allah akan mudah kepada dia. Nak boleh kau sampai ke tahap mudah tu, dia kena susah dulu. Bila mudah tu, maka boleh pahala juga. Boleh pahala. Sebab dia bersusah-susah dah dulu. Ada orang kata lagu tu. Dalam ni ada sebut lah. Dia kata ada orang tu ni ramai orang lah. Dia kata kadang-kadang dia nak buat hak tu, hak syarak suruh dia nak menjauhi maksiat ni susah bagi dia. Dan juga ada orang setengah-setengah orang mudah bagi dia. Jadi ulama khilaf lah, faham mana hak lebih afdalnya dah antara dua orang tu. Payah nak buat kau susah. Nak bangun kalau semaya bagi dia agak berat. Berat benar nak buat bagi dia dengan kena apa ni, kena berjuang. Berjuang ngoti tu. Ada orang tu tak ada apa ni king gitu ada. Semaya sampai waktu semaya. Sampai waktu semaya pergi masjid semaya. Mudah sangat. Orang lagi tu kena pegang dengan hati dia dah. Macam-macam lah. Kita kata duga dia tu payah. Jadi hak mana yang lebih afdal? Setengah ulama kata hak pertama tu, hak payah tadi tu, hak tu lebih utama. Sebab dia kena pegang dengan diri dia, kena berlawan dengan diri dia, berlawan dengan nafsu dia. Tapi dia tak buat juga kadang-kadang apa? Buat. Tapi berlawan dulu. Susah payah dulu, tapi dia tak buat. Kadang-kadang pun setengah ulama lagi kata hak nombor 2 tu lah hak lebih afdal. Hak nombor 2 tu. Sebab kira-kiranya ibadat ni sudah jadi macam darah daging.
bagi dia. Sudah jadi darah daging pada dia. Itulah kira-kiranya lebih utama. Okey. Hak ibadat jadi darah daging. Perintah Tuhan ni jadi darah daging kita dah. Kita tak ada masalah dah. Bila Tuhan suruh kat, boleh terima lalu. Hak itulah sebenarnya hak lebih utama. Dah. Bukan kata jadi menikah macam-macam, jadi nak kena becek dulu, nak kena apa ni pertimbangan macam-macam dulu. Tidak. Pakai buat lalu. Mudah bagi kita dah. Ya, hak ni lah lebih afdal. Ada juga kata gitu. Tapi kadang-kadang pun boleh pahala belaka lah. Asal kau buat, ikutlah dengan cara susah dulu kau, ataupun dengan cara sudah capur darah daging kita kau, asal kau buat. Waktu yang suruh itu lebih belaka. Cumanya Tuhan nak balas lagu mana, itu terserah pada Tuhan lah. Dia nak balas lagu mana tu dah. Waktu kita tak boleh nak royak juga. Hak ni lebih kau, hak ni lebih kau. Hak sebenarnya terserah kepada Tuhan. Kita hanya buat saja. Okey. Lepas tu yang ke-10, hidayah ni merupakan anugerah daripada Allah. Illa 'alal ladzina hadallah. Dia semua kalau sebut hidayah ni kan, dia sandar kepada Allah lalu. Allah bagi hidayah. Tu. Maknanya ini adalah benda yang istimewa lah ni. Hidayah ni. Bukan benda yang kita kata boleh nak cari baca sendiri. Kalau baca setara mana pun, kalau Tuhan tidak bagi hidayah, dia tetap terpesu. Berapa ramai kita kata ulama-ulama, dipanggil ulama lah dok. Tetapi akidah dia sendiri pun tak betul. Boleh jadilah kita kata dia ni nak sebenar. Nak sebenar tapi tidak diberi hidayah. Kepada dia dok. Kita ni jak kecil lagi dah lahir-lahir dalam Islam dah. Dengan duduk di atas siratal mustaqim lalu dah. Kira-kiranya butuh besar dah. Sebab hidayah ni adalah milik Allah. Okey. Yang seterusnya, Allah ni tidak akan mensia-siakan amalan orang yang beriman. Mana ni, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tapi syarat dia kena berasaskan kepada iman. Nabi tu. Bila tak ada iman, dia jadi sia-sia gitu. Walaupun ada lampu tapi kira-kiranya gelap. Sebab malam. Ada bitter ada tak? Bitter tu cerah dah juga dah. Boleh ada. Tetapi dia tetap malam. Dia kena asah dia ni iman. Asah dia tu cahaya, barulah dikira amalan tu. Tak kira lah sekecil-kecil perkara sampai kau sebesar-besar perkara, akan kira lah kau. Itu akan tidak sia-siakan asalkan kita beriman. Okey. Seterusnya yang ke-12, rahmat Allah ni meliputi semua manusia. Allah ni dia rahmat dia kena kepada belaka. Di mana? Rauf. Innallaha bin nasi la raufun. Cumanya rahim tu tidak. Rahim ni dia khusus kepada orang mukmin. Tapi dia sebut juga rahim tu di sini dah. Sebab memang cerita pasal orang mukmin ni. Para sahabat ni dah hak turut perintah Tuhan, hak turut perintah Nabi ni. Hak ni dia ada, dia boleh rauf dan juga rahim Tuhan. Dia dapat dua-dua. Tapi kalau umat secara keseluruhan rauf saja. Okey, yang seterusnya yang ke-13, amalan seseorang juga termasuk di dalam sebahagian daripada iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Iman Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Iman mana sini ni? Kalau nak kiranya amalan apa ni? Orang yang semaya pada ketika itu. Para sahabat semaya itulah dikira sebagai iman. Jadi iman ni kira-kiranya sebagaimana yang diterima oleh
Kebanyakan ulama kat dia kata ada 3 lah. So hak kita panggil percaya dengan hati tu doh. Hak dalam hati. Yang kedua hak melalui perbuatan. Perbuatan ni pun kira iman juga. Amal ini pun kira iman juga. Supaya semaya ke apa tu iman tu. Inilah mazhab kita panggil ahli sunnah wal jamaah. Hak yang ketiga hak kita kata apa ni ucapan tu. Supaya kita kata la ilaha illallah ke apa tu tu. Ngucap itu melalui ucapan, tak ada buat dah. Tapi kita royak gitu itu menandakan kita ni beriman. Kita semaya menandakan kita ni orang yang beriman. Iman belaka tu. Walaupun disebut iman, tapi merangkumilah tu. 3 perkara tu. Dalam hati tu kita malu. Itu juga termasuk di dalam iman. Ini benda dalam hati kan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Nabi ada sebut dah. Malu itu sebahagian daripada iman, iaitu amalan hati kita panggil. Semaya ni amalan semati, amalan anggota. Hak tu amalan hati. Hak ni amalan lisan. Hak sebut tu iman belaka. Walaupun dia sebut iman saja sini. Okey. Habis itu yang seterusnya ayat yang ke-144 nampak gaya melok dia semua. Jadi rasanya setakat itulah dulu pelajaran kita untuk kali ini. Jadi ada apa-apa persoalan ada? Alhamdulillah tak ada. Okey, waktu. Okey, Ustaz biar dah tanya. Berkenaan dengan Allah bagi hidayah tadi. Ada hidayah berbentuk ilmu dan hidayah berbentuk taufik. Anak ni kalau berkenaan dengan hidayah ni, kalau duduk dalam grup, bukan dalam grup yang pasti lah. Kalau grup tu ada ahli-ahli dia yang memang ngaji overseas, grup yang profesional lah. Kalau anak duduk dalam grup tu ada seorang dia rasa macam ketidakadilan Allah bagi dia lah. Jadi bagi dia kata apa? Allah hidayah orang ni supaya mudah buat ibadat, hidayah orang ni ilmu. Patut berlaku lah. Bagi dia gitu lah. Dia maksud tak ada seorang. Ada seorang masuk dia lagi ni. Minta pula ustaz mula. Okey, jadi berkenaan dengan benda itu sebenarnya itu dia termasuk di dalam ni kita panggil hakim Allah lah pula. Hakim ni maknanya bijaksana tu bakpo dia wi kau itu, bakpo dia wi kau ni ni dibagi kita tak leh nak. Kita tak leh nak fikir. Tak leh nak fikir. Bakpo dia lahirkan kita di tempat ni, bakpo tidak lahirkan kita di tempat tu. Ni apa ni kita panggil hakim tu lah. Kebijaksanaan dia. Bagi kita tak tahu hidayah ke apa ni dah. Nak wi ke siapa yang paling layak untuk dibagi hidayah tu dah. Bakpo dia tak bagi kepada si fulan dah. Bagi kita tak leh nak. Bagi kita tak leh nak fikir. Ada setengah-setengah hak tu buat kita boleh fikir. Untuk nak bagi pengajaran kepada kita ada juga. Sebagai contoh, Tuhan ni dia kalau nak kita nak buat apa-apa lah dah. Dia royak kun fayakun lah, jadi lalu dah. Kun fayakun. Jadi tapi apa dia buat? Kalau buat langit tu dah. Samawati wal arda fi sittati ayyam, dia sebut dalam masa 6 hari. Dalam Quran ada sebut kan. Apa dia tak boleh buat? Biar jadi lalu apa kena 6 harinya. Kan? Ini sebenarnya nak ajar kita lah. Hikmah dia buat dalam masa 6 hari tu dah. Walaupun dia boleh buat selalu, nak ajar kita bahawa satu-satu benda ni walaupun kita kadang-kadang kita boleh nak buat, tapi
Nak buat selalu tapi dia tidak jadi selalu. Kita kena selu-selu. Nak buat benda besar ni tak boleh nak jadi selalu. Ada hikmah dia lah tu. Di sebalik daripada tu apa? Hikmah dia apa kita tanam apa ni kita kata pokok sawit juga, bukan kata esok boleh kait selalu tu. Ada apa kena tunggu 5 tahun dulu. Pokok getah dah 10 tahun dulu. Hikmah dia. Di sebalik daripada tu kita kata gitu mudah. Tanam hari ni esok boleh toreh dah getah dah mudah. Dah. Hikmah dia di sebalik daripada tu jadi ada orang hok jaga dah. Jadi ada orang hok buat baju dulu, ada orang hok jual anak pokok 2 tahun, hok jual anak pokok 5 tahun. Hok ni mahal sikit, hok ni murah sikit, hok ni rezeki berapa banyak kita kata tu. Tu hok terlibat tu nak nyapa kau boleh toreh tu. Tu. Hikmah tu hok kita boleh jadi kadang-kadang kita tak pasti dah. Dan kalau kita perhati, kenapa? Rupanya tu lah sebab dia tu. Apa tidak kita kata nganu kat 2-3 hari beranak selalu ada apa kena 9 bulan tu dah. Kadang-kadang kita apa ni terfikir gitu dah. Apa tidak payahlah nak nyanyi dah 9 bulan nak kena bawa apa ni orang ngadu tu dengan alah macam-macam nyomari dalam tempoh tu dah. Tempoh ni alah gini, tempoh ni alah gini pula. Tu. Itu sebenarnya kita panggil hikmah tu. Yang kadang-kadang kita nampak apa 9 bulan tu dah sebagai ujian kepada orang-orang sekeliling dia. Nak jaga apa ni ujian kepada orang yang mengandung tu sendiri, ujian kepada orang yang tak mengandung, dan juga betapa banyak kita kata rezeki orang yang apa ni peluang kepada orang-orang hok tidak terlibat secara langsung lah. Kita kata dah seperti doktor ko orang hok jual vitamin macam-macam ni dah. Boleh lah pula situ. Terbuka ni dia ada keluarga dia juga. Kita kata orang jual vitamin tu dah. Vitamin macam-macam kepada ibu mengandung ni. Ada keluarga dia, lepas tu daripada keluarga ni apa ni lahir macam-macam pula ni. Hikmah tu hidayah ni pula tapi cumanya hidayah ni kita tak boleh nak goyak. Hidayah ni kita apa kita ni kita tak boleh nak goyak. Kalau mengandung 9 bulan tu boleh lah goyak dah. Sebabnya gini. Apa tanah apa getah tu kita nak apa hidayah ni tak boleh nak goyak. Tu. Apa tu dia tu tak wik dia tu. Okey. Tak adil ke Tuhan ni? Adil cumanya lagu mana? Tapi itulah. Adil dia lah tu dia wik ke orang tu. Dia tak wik ke orang seorang lagi sebab Tuhan adil lah tu. Dari segi ganda adil ke mana tu kadang-kadang kita tak nampak. Hikmah tu sama ada kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak. Gitu lah kita boleh royak dah. Kadang-kadang orang hok sungguh no cari kalau tu hendak buka dah. Tu maknanya dia tidak dapat hidayah juga. Jadi kita kata tak adil kepada dia, muka dia sungguh dah cari ni lahir-lahir gitu dah. Duk dalam imej dah. Tak ada cari gapo pun, tak ada sungguh tak cara pun dah, tapi dia tahu agama Islam, dia orang Islam. Hok ni cari habis kemai nak cari dah. Tapi tak jumpa. Ini dah hikmah lah tu. Hikmah boleh jadi kepada kita hok ujian kepada kita yang hok nak sapa ni. Boleh jadi juga kita ni lah kena royak. Kita ni kena dakwah lebih lagi lah. Kira-kiranya kalau orang tu dia cari sungguh tapi dia tak jumpa juga, boleh jadi terkena kepada kita sebab kita tak cukup sapa kau sebab kita tak royak molek, sebab kita tak ajak dia apa ni tak bubuh tak lorong dia di lorong betul ke okay. Itu boleh jadi dia pergi kepada orang lain, tanggungjawab orang lain lah tu sebenarnya. Pulak tu
nak beri tanggungjawab kepada orang lain, nak beri kerja kepada orang lain. Pas nak agama, nak suruh sapa kepada golongan-golongan orang nak kira dia, nak ngerti. Memang dia nak cari. Kalau boleh hak sebenar, cuma dia tak cuba apa. Apa peranan kita tu? Orang sekeliling tu agak apa? Akan di tanya belaka tu, dipertanggungjawabkan belaka tu. Tu nampak tak? Boleh jadi hikmat dia kepada orang sekitar dia. Gitulah kita boleh royaknya kepada dia sendiri. Hak sebenarnya apa tu saya tak bagi juga petunjuk kepada dia tu. Apa ni? Atas ilmu tu halah kira-kira. Wallahu a'lam.